Hai, selamat sejahtera saya ucapkan kepada sesiapa saja yang menonton, terutamanya Puan Rosanani dan keluarga di rumah. Terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk sesi perkongsian dan kaunseling kesihatan pada hari ini. Jadi topik yang saya akan bawakan hari ini adalah tekanan darah tinggi ataupun penyakit hipertensi. Tanpa membuang masa lagi, jom kita lihat apakah isi kandungan perkongsian hari ini. Jadi pertama sekali, apakah itu tekanan darah tinggi? Darah tinggi ataupun penyakit hipertensi bermakna apabila bacaan tekanan darah anda apabila berehat menunjukkan bacaan sistolik 140 mmHg atau lebih dan atau diastoliknya 90 mmHg dan ke atas. Bacaan optimum blood pressure ataupun tekanan darah tinggi seseorang perlulah di bawah 120 dan 80 mmHg. Jadi gambar yang saya tunjukkan ini menunjukkan bacaan-bacaan tahap hipertensi dalam diri seseorang individu. Jika normal seperti yang saya kata tadi 120 ke 129, 80 ke 84 mmHg untuk diastoliknya. Ada juga pra-hipertensi, hipertensi tahap 1, hipertensi tahap 2 dan hipertensi tahap 3. Seterusnya, ia akan mengakibatkan risiko stroke jika kita ada masalah hipertensi tahap ketiga dan ke atas. Jadi apakah faktor dan risiko masalah tekanan darah tinggi ini? Pertama sekali, berat badan yang berlebihan ataupun obesiti. Kedua, umur kita yang makin meningkat dan juga keturunan seperti ibu bapa kita ataupun datuk kita ada masalah darah tinggi, kemungkinan besar anda mempunyai risiko darah tinggi. Tetapi ada cara untuk membentong dan mencegahnya. Tekanan darah tinggi sewaktu hamil, merokok, mempunyai penyakit seperti diabetes, kegagalan buah pinggang dan tiroid, kurang bersenam ataupun tidak bersenam, stres, kesan sampingan ubat-ubatan dan juga yang paling penting pengambilan garam yang berlebihan. Jadi ada pelbagai komplikasi penyakit darah tinggi ini. Ialah seperti kerosakan jantung ataupun kerosakan saluran-saluran darah, kerosakan otak ataupun simptom-simptomnya seperti anda mempunyai masalah sakit kepala, pening dan cepat penat. Ketiga, kita juga ada komplikasi tulang yang rapuh dan juga kerosakan mata yang kemungkinan akan mengakibatkan buta. Okey, cara mengawal darah tinggi amat senang saja. Anda tidak perlu membelanja besar untuk produk-produk kesihatan, tetapi amallah tips-tips yang saya akan berkongsi hari ini. Pertama sekali, kita perlu amalkan cara hidup yang sihat dengan selalu bersenam dengan konsisten. Sekurang-kurangnya kita boleh buat 3 kali seminggu dan juga jangka masa bersenam itu dalam 30 minit ke sejam pada satu-satu masa. Okey, anda boleh melakukan aktiviti bersenam seperti yoga, jogging dan berbasikal. Okey, keduanya kawal tekanan dan stres terutamanya di tempat kerja kerana faktor utama tekanan darah tinggi kita naik adalah apabila anda stres ataupun tekanan yang berlebihan di tempat kerja. Okey, ketiganya amallah pemakanan yang sihat dan seimbang. Apakah pemakanan sihat yang boleh mengawal darah tinggi kita daripada tekanan darah tinggi yang tinggi? Pertama sekali, anda perlu mengurangkan garam dan minyak dalam masakan. Gunakan juga minyak masak yang rendah kolesterol yang boleh didapatkan di dalam pasaran. Ketiganya, gunakan kaedah memasak secara merebus, steam dan juga panggang, dan kurangkanlah kaedah masak seperti kaedah menggoreng yang menggunakan banyak minyak masak. Keempatnya, kita banyakkanlah minum air masak, makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan jangan lupa, kita biasakanlah diri kita makan di rumah dengan makanan yang dimasak sendiri. Kurangkanlah makanan yang kita beli di luar kerana di luar sana kita tahu bahawa kandungan garam, kandungan gula, kandungan minyaknya
kita tidak boleh menjangka dan kemungkinan berlebihan dan boleh mengakibatkan tekanan darah tinggi kita naik dan tidak terkawal. Okey, jadi makanan tinggi dalam kandungan garam ataupun sodium perlu dielakkan ataupun dikurangkan dalam individu, terutamanya dalam individu yang ada masalah tekanan darah tinggi lah. Okey, pertama sekali dalam konteks daging ataupun kekacang, kita perlu kurangkan sausage ataupun hotdog yang boleh didapatkan di pasaran. Okey, kita perlu juga mengurangkan makanan-makanan di dalam tin, kerang, ikan masin dan juga kekacang yang bergaram. Okey, untuk konteks sup ataupun sos pula, pertama sekali kita mengurangkan makan mi segera yang mempunyai sup ataupun perencah yang mengandungi sangat tinggi kandungan garamnya. Jadi sos pasta, spaghetti, sos tiram, kicap masin, sos keju dan margarin bergaram juga perlulah dikurangkan. Okey, makanan tinggi dalam kandungan garam dan sodium dalam konteks makanan-makanan lain seperti biskut, kuaci dan sayur ataupun buah jeruk perlu juga dikurangkan. Okey, pilihan yang bijak jika anda mahu makan biskut adalah makanlah biskut low sodium dan high fiber. Boleh didapatkan dalam pasaran. Ada banyak jenama dan brand yang boleh dipilih. Cuma jangan lupa pilihlah pilihan yang lebih bijak. Okey, jadi cara yang mengawal darah tinggi yang lain adalah hindari daripada merokok dan berhentilah merokok kepada sesiapa yang berkenaan. Kelimanya, kita perlulah ikut nasihat doktor dan makanlah ubat darah tinggi mengikut dos dan nasihat doktor. Jangan lupa, pergilah pemeriksaan badan ataupun tekanan darah tinggi secara berkala untuk mendapatkan nasihat daripada doktor dan juga mungkin dos kita tidak mencukupi dan perlu ditingkatkan ataupun anda sudah bebas daripada tekanan darah tinggi. Anda boleh bebas daripada ubat-ubatan dan cuma mengamalkan cara hidup sihat dengan senaman, pemakanan dan sebagainya. Tidak perlu lagi makan ubat. Anda juga disarankan untuk menyemak berat badan dan indeks jisim tubuh secara berkala. Dan cara-cara mengira indeks jisim tubuh badan kita amatlah mudah. Anda hanya perlu tahu pertama sekali berat badan dan keduanya tinggi dalam ukuran meter. Okey, saya akan menunjukkan satu gambar yang menunjukkan klasifikasi BMI. Ya, ini dia. Jadi klasifikasi BMI ini adalah banyak, kurang berat badan normal, lebih berat badan, pre-obese dan obesity. Berat badan yang amat ideal adalah berat badan normal di indeks jisim tubuhnya 18.5 ke 22.9. Jika anda ada masalah lebih berat badan dan obesity, anda bolehlah mengamalkan cara-cara hidup sihat untuk mengurangkannya. Okey, jadi terima kasihlah kerana sudi meluangkan masa dalam sesi perkongsian ini. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan badan kita, bahagia dengan sihat bersama keluarga yang tersayang. Jumpa lagi, terima kasih.